Dalam video ini kita akan cuba untuk selesaikan 10 soalan pertama bagi peperiksaan percubaan MRSM 2019. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia bertanya kumpulan manakah yang mengandungi kuantiti asas sahaja. Okey, kalau kita tengok kita diberikan satu kumpulan dengan dua kuantiti. Kalau kita tengok yang pertama jarak. Jarak adalah kuantiti asas. Okey, kalau boleh kita tuliskan dahulu kuantiti asas. Yang pertama jarak, masa, panjang, lagi suhu dan juga arus. Okey, ini adalah 5 kuantiti asas. Jadi kalau kita tengok untuk A berat dia bukan kuantiti asas. Jadi jawapan dia bukan A. Yang kedua, sesaran bukan, luas juga bukan. Masa, okey, tengok yang C masa betul, suhu pun betul. Jadi jawapannya adalah C. Kalau tengok yang D, daya bukan, momentum pun bukan. Okey, kita tengok pada soalan yang kedua. Daripada rumus E sama dengan mgh, pilih kuantiti vektor. Okey, yang manakah kuantiti vektor bagi rumus ini, formula ini? Okey, kita tahu bahawa tenaga adalah satu kuantiti skalar. Tapi dalam ini dia ada satu kuantiti vektor antara m, g dan juga h. Okey, E sudah tentu bukan kerana tenaga bukan skalar. Tenaga bukan vektor, tenaga adalah skalar. Okay, yang kedua kita tengok M, jisim. Jisim adalah kuantiti skalar, jadi dia bukan vektor. Okay, H adalah ketinggian. Ketinggian juga dia bukan kuantiti vektor. Jadi jawapannya adalah G, iaitu pecutan. Maka jawapannya adalah B, pecutan. Okay, pecutan adalah kuantiti vektor. Yang ketiga. Okay, kita tengok yang ketiga. Berapakah bacaan angkub vernier tersebut? Okay, kalau kita tengok bacaan dia yang diberikan, kita perlu baca daripada kosong ini. Kalau kita tengok kosong dia kena pada 1.1 kan. Dia kena 1.1. Dan kemudian kita baca pada sini yang mana yang sama. Okey, kalau kita tengok yang ini adalah sama. Maka jawapannya adalah 1.14 ya. Kalau kita tengok 1.14. Jadi dekat sini dia tidak ada jawapan. Sebenarnya ada kesilapan. Jawapan yang sepatutnya adalah D, tapi jawapan yang betul adalah 1.14 cm. Okey, kita tengok pada jawapan soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Rajah 2 menunjukkan graf isi padu melawan suhu. Okey. Jadi, soalannya pernyataan manakah yang betul mengenai graf tersebut? Okey, graf ini dia bermula daripada pintasan pada paksi V. Okey, jadi kita tengok bertambah secara linear. Bertambah secara linear bermaksud dia bermula daripada satu pintasan. Okey, jadi untuk 4 jawapannya A. Kita tengok pula pada jawapan B. Kalau jawapan B, V lawan T, isi padu berkadar langsung dengan suhu. Berkadar langsung bermaksud bermula daripada sifar. Okey, dia garis lurus daripada sifar. Kalau yang C, bertambah secara linear kepada suhu mutlak. Okey, yang ni dia kata suhu mutlak. Maksudnya, dia bertambah dari macam ini. Tapi, dengan suhu Kelvin. Okey, Kelvin. Tapi dalam gambar rajah ini, dia berikan suhu darjah Celsius. Jadi, ini bukan jawapannya. Untuk yang D, isi padu berkadar songsang kepada suhu mutlak. Jadi kalau kita tengok yang ini pun dikata suhu mutlak. Jadi kita tidak ada maklumat berkaitan yang negatif ini. Kerana suhu mutlak bermula daripada negatif 273.15 darjah Celsius. Jadi ini pun salah, C pun salah, B pun salah. Jadi jawapannya adalah A. Kita tengok pada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Rajah menunjukkan sebuah motosikal sedang menaiki sebuah bukit. Motosikal itu nyah pecut ketika menaiki bukit dan mecut ketika dia turun bukit. Jadi, soalannya adalah graf manakah menunjukkan hubungan yang betul antara laju dengan masa, okey, bagi pergerakan itu. Okey, kalau kita tengok laju ketika dia naik, dia kata dia nyah pecut. Maksudnya, dia semakin lama semakin perlahan. Okay, bila dia sampai atas, dia semakin perlahan. Dan dia turun, daripada perlahan, dia akan semakin laju. Jadi, kita kena tengok yang mana yang mewakili graf ini. Kalau kita tengok, asalnya perlahan. Okay, dia naik makin lama makin perlahan. Maksudnya, graf dia akan turun lah. Okay, grafnya akan turun. V lawan T.
Dan bila dia turun, dia makin laju, maksudnya dia akan meningkat semula. Dia akan meningkat semula. Jadi kalau kita tengok, jawapannya adalah B, bola. Okey, kalau A ni maksudnya dia seolah-olah dia laju dahulu. Okey, dia makin lama makin laju. Kira dia macam turun bukit yang seperti itu. Okey, dia turun bukit, laju, kemudian dia perlahan balik. Untuk yang ni dia malar dan kemudian dia meningkat. Yang ini pun sama, dia malar tapi kemudian lajunya menurun. Okey. Kita tengok pula untuk soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ini Soalan ke-6. Rajah 4 menunjukkan sebuah lori tangki yang mempunyai tangki berasingan. Okey. Situasi ini untuk mengurangkan. Okey, kenapa dia gunakan tangki-tangki ini? Baik, kalau kita tengok bila lori ini dia mempunyai satu tangki sahaja, apa yang berlaku adalah kesemua ini dia akan berada dalam satu tangki, jadi jisimnya sangat-sangat tinggi. Tapi jika kita asingkan dia kepada beberapa tangki, kita dapat kurangkan dia punya kesan inersia, maksudnya kita bahagikan kesan inersia kepada setiap satu tangki sahaja. Okey, berbanding 3 tangki. Jadi bila lori ini nak bergerak ataupun brake, dia punya kesan dia, terutamanya bila dia brake, dia tidak tertolak ke hadapan dengan laju disebabkan inersia. Okey, kalau kita tengok yang belakang ini, inersia dia kurang. Jadi situasi ini tujuan dia adalah supaya kita dapat kurangkan inersia. Okey, kurangkan inersia. Kalau kita tengok yang pertama, berat kurang tepat. Okey, beratnya masih sama. Cuma kita bahagikan jisim dia berbeza. Yang isi padu pun sama, isi padu dia masih sama, tapi dia tidak memberi kesan apa pun sebenarnya. Tekanan pun sama, dia tidak memberi kesan. Untuk fungsi kita bahagikan kepada 3 tangki berasingan. Okey, kita tengok pada soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, situasi yang manakah menunjukkan kesan daya? Okey, kalau kita tengok untuk yang pertama, rajah yang pertama A ini dia menunjukkan seorang kanak-kanak terapung. Jadi dia punya kesan dia ataupun konsep dia adalah konsep ketumpatan ataupun kita panggil daya apung. Daya apung. Daya apung. Okey, yang kedua B. Kalau kita tengok B ini dia gunakan kasut tumit tajam ataupun tumit tinggi, cikgu tak pasti. Okey, jadi yang ini adalah tekanan. Okey, berkaitan dengan tekanan. Untuk C, kalau tengok C ini dia letakkan termometer. Jadi kalau termometer ini dia berkait dengan keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Okey, jadi ia bukan berkaitan dengan daya, maka jawapan yang terakhir adalah D, iaitu kesan daripada daya, kerana dia memukul dengan kuat kepada bola ini. Jadi ada daya yang kuat daripada kayu baseball tersebut. Jadi jawapannya adalah D. Okey. Soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Rajah menunjukkan sebuah van yang terlibat dalam satu kemalangan. Manakah ciri keselamatan van yang dapat mengurangkan daya impuls? Okey. Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak kurangkan daya impuls adalah, kalau kita tengok daya impuls adalah bersamaan dengan mv tolak mu per t. Okey, yang mana untuk kita kurangkan dia, kita perlu tingkatkan T. Kita perlu naikkan T, iaitu masa pelanggaran ataupun masa impak. Jadi kalau dalam kes ini, kita tengok jawapan yang paling tepat adalah, okey, kita tengok bahagian depan dia sangat-sangat kecil. Maksudnya dia melanggar, dia terus berhenti. Okey, untuk itu kita perlu tambahkan dia punya, zon kat depan ni. Ataupun kita panggil zon mudah remuk. Jadi jawapannya adalah B. Okey. Jadi untuk A ni dia sebenarnya bukan untuk van ini, tapi untuk kita punya pemandu ataupun penumpang di dalam van tersebut. Untuk cermin ini pun dia tidak ada kaitan. Dan untuk yang ini bukan untuk sistem brake cegah kunci ini, dia bukan untuk impak ni, dia sebenarnya untuk kestabilan kereta. Okey. Soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan 2 biji bola yang sama dilepaskan pada ketinggian yang berbeza daripada bangunan yang sama. Okey. Kuantiti fizik yang manakah adalah sama bagi kedua-dua bola tersebut? Okey, jadi yang ini agak mudah Iaitu kalau kita tengok, bila kita lepaskan sesuatu objek daripada satu ketinggian,
dia punya konsep dia sama saja, iaitu jatuh bebas. Okey, jatuh bebas. Jatuh bebas ni apa? Keadaan yang mana sesuatu objek itu dia hanya daya tarikan graviti sahaja yang bertindak kepada dia, ataupun tarikan graviti sahaja yang bertindak kepadanya. Jadi dalam kes ini adalah masa bukan, masa salah, hal laju pun salah kerana hal lajunya akan berbeza ketika sampai di bawah. Hal lajunya untuk bola yang atas ini dia akan lebih laju berbanding bola yang rendah sedikit ini dia akan lebih perlahan. Jadi sesaran pun berbeza kerana kalau kita tengok ketinggian yang berbeza, maka jawapannya adalah C. Jawapannya adalah pecutan, iaitu pecutan graviti. Okey, kita tengok soalan yang terakhir untuk video ini. Okey, Rajah 7 menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas sebuah jet ski dan seorang budak lelaki. Okey, jadi ini adalah gambar rajah untuk daya yang bertindak. Soalannya adalah daya-daya manakah adalah betul untuk F1, F2 dan juga F3. Okey, kalau kita tengok F1, daya yang bertindak ke atas, ini juga dikenali sebagai daya normal. Okey, jadi ia dikenali sebagai daya normal. F2. F2 yang ke hadapan ini dia dikenali sebagai daya tujah. Okey, kerana dia tujah ke hadapan. F3 ini daripada air, maka ia adalah dia punya daya ataupun rintangan, ataupun kita boleh panggil sebagai daya seretan. Okey, jadi kalau kita tengok untuk jawapan ni, A lah jawapannya. Okey, A adalah tindak balas, tujah dan juga yang ini. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang untuk 10 soalan yang seterusnya.